Selamat pagi, salam sejahtera. Akhirnya keputusan yang kita nantikan daripada UMNO dinyatakan. Seorang pemimpin paling besar dalam UMNO, paling berpengaruh dalam UMNO. Kalau dia bercakap saja semua orang dengar, kalau dia bercakap saja semua orang mungkin akan takut. Dan orang ini adalah orang yang antara paling berpengaruh di UMNO. Akhirnya keahliannya dalam UMNO digantung. Nah, ini memang menarik. Siapa orangnya? Ikuti terus ulasan ini. Tapi sebelum itu, bantu saya tekan dulu butang subscribe supaya Anda dapat isu-isu terkini dari channel saya ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Hari ini, Malaysia digemparkan dengan keputusan nekat daripada UMNO. Tak tahan lagi, akhirnya UMNO umum keputusan yang paling menggemparkan dunia politik, bahkan bahagian UMNO itu sendiri apabila mereka meneruskan keputusan menggantung keahlian Tajuddin Abdul Rahman sebagai bahagian ARAU. Saudara, rayuan bekas ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman daripada digantung keahliannya dalam UMNO ditolak. Jadi UMNO nekat meneruskan keputusan untuk menggantung keahlian Tajuddin Abdul Rahman. Pada pendapat Anda, adakah keputusan ini tepat? Pada pendapat Anda, adakah keputusan ini memberi kesan besar kepada parti UMNO menjelang PAU 2020 dan juga menjelang pemilihan UMNO 2022? Adakah ini strategi yang sedang diatur oleh pemimpin-pemimpin tertentu, terutamanya Zahid Hamidi dalam UMNO? Ketua Penerangan UMNO hari ini, yaitu Isham Jalil, telah menyatakan bahwa keputusan itu berkuat kuasa hari ini dan penggantungan adalah selama 6 tahun. Saudara-saudara, penggantungan Tajuddin Abdul Rahman bukanlah seumur hidup, tetapi digantung selama 6 tahun atau lebih kurang dalam satu penggal. Bermaksud, kalau PRU 16 diadakan nanti, Tajuddin Abdul Rahman berkemungkinan tidak akan ada peluang untuk dicalonkan, melainkan beliau mendapat pengampunan daripada Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Selain itu, Isham juga memaklumkan UMNO bahagian ARAU digantung atas sebab disiplin dan akan dilantik ketua pentadbir baharu. Rayuan Tajuddin ditolak dan penggantungannya berkuat kuasa hari ini atas alasan disiplin seperti yang terkandung dalam perlembagaan UMNO, kata beliau. Bahagian ARAU ini kita akan lantik ketua pentadbir secepat mungkin dan mereka akan hadir sebagai pemerhati. Katanya ketika ditemui selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi di Menara Datuk On di sini malam tadi. Tajuddin sebelum ini dilaporkan digantung keahliannya selama 6 penggal. Maafkan saya, bukan 6 penggal, keahliannya selama 2 penggal atau 6 tahun. Namun beliau telah mengemukakan rayuan. Sementara itu, UMNO Perlis sebelum ini juga mengesahkan Ketua Wanita UMNO bahagian ARAU, Datin Seri Samsiah Yassin yang juga isteri kepada penyandang kerusi Parlimen ARAU, Datuk Seri Sahidan Kasim digantung keahliannya. Sebelum itu, Sahidan turut disingkir daripada jawatan pengurusi perhubungan UMNO Perlis dan digantikan dengan Datuk Seri Azlan Man. Dalam perkembangan lain, Isham turut menjelaskan mesyuarat pada malam ini hanya menyentuh perjalanan Perhimpunan Agung UMNO PAU yang bermula 11 Januari ini. Kita bincang perjalanan PAU secara asasnya. Ada 2,738 perwakilan. Pertambahan 182 perwakilan kali ini jelasnya. Beliau berkata dalam mesyuarat berkenaan tidak membincangkan mengenai jemputan kepada Pakatan Harapan PH untuk menghadiri PAU. Saudara-saudara sekalian, untuk bercakap tentang jemputan kepada PH untuk menghadiri PAU, ini mempunyai kesan buruk dan kesan baik sekiranya mereka menjemput. Kerana dari segi baiknya, kita akan melihat kerjasama sejarah politik yang akan dibentuk kali pertama dalam Malaysia. Tapi dari segi buruknya pula, ini mungkin akan membuatkan akar umbi UMNO akan lebih marah. Jadi dua-duanya ada kebaikan, ada keburukan. Terpulang pada mereka, mau jemput atau tidak. Tetapi biasanya
kalau Anwar Ibrahim dijemput sebagai Perdana Menteri dan merasmikan PAU itu, saya pikir ini satu lonjakan baru dalam politik Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, kita berusaha mendapatkan komen terkini daripada 7 adun Pakatan Harapan Sabah. Sama ada mereka mau menyokong Haji Jinor sebagai Ketua Menteri ataupun menyokong Safi Afdal sebagai Ketua Menteri. Saya berusaha mendapatkan maklumat tersebut yang sahih lagi benar. Kerana dalam media sosial sekarang ini bertaburan macam-macam pendapat. Ada yang kata Safi Afdal sudah dalam perjalanan mau angkat sumpah. Ada juga yang mengatakan bahawa Safi Afdal sudah pun berjumpa TYT bersama dengan adun PH dan adun BN. Kononnya memberitahu bahawa mereka boleh membentuk kerajaan yang baru dan macam-macam spekulasi. Jadi hari ini eksklusif untuk Anda semua, istimewa untuk Anda semua, saya paparkan, saya beritahu kepada Anda sebenarnya apa yang dibuat oleh 7 adun PH Sabah ini. Adakah mereka telah menyokong Haji Ji atau Safi Afdal? Baik, pada pendapat Anda, siapa yang harus disokong oleh PH? Ini jawapan daripada 7 adun PH, sama ada menyokong Haji Ji ataupun menyokong Safi Afdal. Saudara-saudara, 7 adun Pakatan Harapan PH Sabah menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor ketika terdapat kabar angin ada usaha untuk menumbangkan kerajaan negeri itu. Dalam satu kenyataan bersama hari ini, mereka mengesahkan tidak pernah memberi akuan bersumpah SD dan sokongan kepada mana-mana pihak untuk menumbuhkan kerajaan baru Sabah. 7 adun PH tersebut ialah Datuk Christian Liu Api-Api, Datuk Pun Ming Fung Tanjung Papat, Datuk Iwan Benedict Kadamayan, Pong Jin Ze Luyang, Jenny Lasimbang Kepayan, Tan Li Fat Likas dan Peto Galim Inanam. Kami memerhati dengan serius perkembangan politik di Sabah dan telah mengadakan perbincangan sesama adun PH Sabah seramai 7 orang. Kami memaklumkan tidak memberi akuan bersumpah bagi menyokong mana-mana pihak selepas 2020, kata mereka. Jika ada pihak yang mendakwa mendapat sokongan daripada kami, maka ialah tidak benar, melainkan kenyataan terakhir kami selepas sidang Dewan Undangan Negeri Sabah yang terakhir pada November 2022 yang lepas, kata kenyataan itu lagi. Katanya mereka juga menyatakan pendirian dan keputusan secara en blok untuk memastikan kestabilan politik Sabah dibina agar takbir urus pembangunan dan perkhidmatan kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar. Pada November lalu, PH Sabah menyatakan mereka akan memberi sokongan penuh kepada Haji Ji yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah JRS untuk terus menerajui kerajaan negeri hingga habis tempoh penggal DUN. Terdahulu, timbul desas-desus di media sosial yang mengatakan kerajaan Sabah pimpinan Haji Ji bakal tumbang. Bagaimanapun, beberapa pemimpin JRS tampil menafikan perkara itu dan menyifatkan kabar angin berkenaan hanya bertujuan menjadikan keadaan politik Sabah tidak stabil. Dalam perkembangan yang sama, Ketua Penerangan JRS, Johnston Bangkuai, menegaskan sebarang cubaan mana-mana pihak untuk mengambil alih kerajaan harus menunggu sehingga pilihan raya akan datang. Kenapa perlu menumbangkan kerajaan pada ketika kita harus fokus kepada usaha membangunkan negeri, kata beliau. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Penerangan JRS Johnston Bangkuai ini, yaitu sebarang cubaan mengambil alih kerajaan harus menunggu sehingga pilihan raya akan datang. Janganlah terburu-buru, jangan gopo. Apa yang nak takut sangat? 3 tahun saja, tunggulah kan. Tunggu sampai habis penggal. Jangan sampai Anda dicop sebagai orang yang merampas dan merampas. Selain itu, kenapa perlu menumbangkan kerajaan pada ketika ini? Kerana kerajaan ketika ini stabil, bahkan bekerja sama bagus dengan para pembangkang.
Jadi kita harus fokus kepada untuk membangunkan negeri. Kalau asik jatuh menjatuh, kalau asik tumbang menumbang, sampai bila nak bangunkan negara? Pemimpin pula, ketua menteri pula, sibuk nanti mencari sokongan dan sebagainya. Akhirnya, yang sepatutnya dilaksanakan tidak menjadi. Akhirnya, yang sepatutnya dimajukan tidak dapat dilaksanakan. Apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cinta Malaysiaku. Bye-bye.